maka sekali lagi kita sedang diuji Allah dengan rezeki-rezeki yang sangat hebat. Kita diminta duduk di rumah 4 bulan, betul? Itu rezeki paling besar. Okey, kecuali pada mereka yang merasa seksanya, sengsaranya, tak gembiranya, tak sukanya. Kerana sebagai kaunselor yang penting dapat masa PKP banyak orang bergaduh. Banyak perceraian dilafazkan, banyak anak yang didera, banyak isteri yang didera. Dan sampai sekarang, bulan ini sahaja Umi ada 6 keluarga. 6 family yang anak benci pada mak ayah. Anak tak suka dengan mak ayah. Maknya ditendang, ditumbuk, digitu, digini. Anak perempuan. Anak yang bes, anak yang ngamuk tak pasal-pasal, baling itu, baling. Ini belum cerita yang lari, belum cerita yang macam-macam. Jadi Mi kada melihat hadiah daripada KPKP ini, kita melihat sangat banyak kekusutan dalam keluarga. Anak yang lepas SPM dan anak yang di IPT. Okay, itu kes yang Mi ada. Itu pun nak ngaji jadi lihat, betul? Jadi kita katakan PKP mengajar kita untuk jumpa Quran balik. Mana bulan puasa kita istiqamah, betul? PKP istiqamah, betul? Lah ni agak istiqamah lagi ke dok? Ni kita kata apa yang paling miskin. Kalau kita takut miskin harta, harta boleh ada, boleh tak ada, betul? Jadi yang kita paling takut ialah miskinnya iman. Gemuk sekejap kurus, gemuk sekejap kurus. Ini kita katakan ibadah kita ni macam bermusim. Okay, mengapa ibadah kita bermusim? Musim PKP, mak Allah doa. Gini doanya. Kan kita takut Allah ke takut virus? Mana lebih takut? Yang pakai mask ni sebab apa? Kerana apa? Kerana SOP. Apa sebab SOP? Takut virus. Apa sebab takut virus? Takut mati. Betul ke tidak? Jadi kita ikut semua SOP yang dibuat oleh kerajaan sebagai satu daripada ikhtiar. Betul? Tapi kalau pakai niat kerana SOP, pahalanya tak ada. Okey? Jadi tolong pakai niat kerana Allah. Betul kembali. Kalau tidak, dia rasa rimas sempuk orang tua macam Umi. Tahu je lah. Kenakan 15 minit kau dah. Artinya kita mudah sebab kita tak biasa kan. Sebenarnya apa yang nak diajar Allah dengan pakai ni? Apa yang ajak Allah nak kita pakai? Apa yang Allah nak kita ubah? Belajar pakai niqab, belajar pakai tutup muka. Sebab itu sebahagian daripada perhiasan, sebahagian dari tanda-tanda iman kita kukuh. Kita tanda-tanda kita merasa menghormati. Walaupun hukumnya tidak wajib, tetapi Allah sangat digalakkan. Nak pakai yang mata nampak saja letih lah juga, betul? Jadi kalau sekurang kita dapat tutup sekerat, dia pun dah rasa cukup baik dah, betul? Mi tengok kawan yang pakai nikab, dia tak pakai ni. Jadi senang, dia tak lemah. Sebab nikab terpanjang, dibuat panjang, jadi lega lah. Kuman masuk, udara masuk juga. Okay. Tapi bila panjang tu, lambat lah sikit kuman nak sampai. Kut lah. Kita ni dekat sangat, sebab kata jangan letak kat dagu. Kalau tak letak kat dagu, nak letak kat mana? Kan? Dia kata, ya Allah payah. Betul SOP manusia ni. Itu contoh. Apa yang Allah nak ajar kita masa ni? Dengan proses PKP, Allah nak ajar apa? Agak-agak tembak je. Supaya tidak bersalaman antara tak bersalaman. Itu dah diproses ke tidak? Tak kira halal tak halal. Kita dilatih. Allah ni sayang kita sangat-sangat bagi kita PKP. Kalau kita melihat secara negatif, kita sakit perut. Sebab tu yang bergaduh masa berentah kurung ni kerana mereka merasa ini bala. Ini salah siapa ni? Kita pun marah pada orang yang sakit. Betul? Dah tahu sakit, jalan-jalan lagi sampai kita jangkit semua. Betul? Allah je di mana masa itu? Kita banyak komplain pada mereka ini, tapi kita tak pernah tahu siapa yang pilih untuk kita kena. Siapa bagi sakit? Siapa bagi sehat? Tapi takut je dengan coronavirus setengah mati. Kita sanggup tak keluar, takut. Betul? Kalau itu dah tukar pada takutnya Allah, Allahu Akbar, alangkah bahagianya. Maka Allah nak ajar kita, kamu takut kuman kan? Kamu takut Allah. Memang Allah kata kalau ada wabak, kamu jangan pergi sana.
Sayyidina Umar pergi, dia tak pergi ke masuk kawasan tu. Ya Khalifah, sana ada wabak ta'un, jangan ikut situ. Okey, kita ikut jalan lain. Itu namanya ikhtiar. Maka ini adalah ikhtiar, tapi buatlah kerana Allah, supaya kita tak mengeluh. Ya Allah, leceh lah pakai benda macam ni. Ya Allah, pakai kainnya ke, pakai yang moncong macam anjing tu sikit ke, apa-apalah, yang pentingnya kita pakai. Tapi jaga niat kita pakai bukan kerana virus. Virus boleh serang kita bila-bila. Okey, kalau kita ditakdirkan, ada 4-5 orang yang sahabat, kawan-kawan saudara yang meninggal masa Covid. Tapi bukan kerana Covid. Kerana apa? Mati itu siapa punya? Hak Allah. Sebab itu kalau kata ambil surah Al-A'raf, kata Allah kata apa? Maka apabila telah datang ajal kamu, tidak boleh dikedepankan, tidak boleh kebelakangkan. Masa Covid lah, tak Covid lah. Tapi tetap mati. Maka yang pakai ini jangan kata takut sebab takut nak mati. Takut mati kena jangkitan. Tak. Kerana peta ini kita kata Allah menggugah balik keyakinan kita dengan Allah. Okay? Adakah kita akan mati kerana Covid atau mati kerana percaya dengan surah Al-A'raf ayat 34. Allah dah kata ajal kamu tak boleh ke depan, tak boleh belakang. Ke depan sikit tak boleh, ke belakang sikit pun tak boleh. Kerana sudah ditentukan. Oleh itu kita berambil precaution, bukan precaution sebab SOP saja, tapi dah angkat balik ini adalah ibadah. Aku buat kerana Allah, pakai kerana Allah. Jadi Al-A'raf ayat 34. Ini kekuatan yang kita nak bangun, supaya keyakinan kita tidak begini dengan Allah. Okay, siapa yang bagi Covid? Siapa yang bagi kuman? Wuhan ke? Kelawar ke? Eksotik ke? Kita mati-matian percaya disebabkan Wuhan, noneng Cina, segala benda. Bayangkan ketika kita membina keyakinan begitu, hubungan kita dengan Allah putus. Boleh? Sebab sebalik, semak balik. Ini bukan dari Wuhan, bukan dari mana-mana, tapi dari Allah. Kita yang merencanakan dari sana, dari sini. Tapi sebenarnya dari Allah. Jadi kalau keyakinan kita hanya kepada negeri China yang mulanya, sebenarnya kita sudah serong dengan Allah, sudah ada buruk sangka dengan Allah, sudah mula meyakini ada kuasa lain yang lebih berkuasa dari Allah. Kalau mati kita ke itu apa jadi? Bukan mati kerana Covid, tapi mati kerana hubungan dengan Allahnya salah. Itu yang kedua. Jadi kita kata pakai ini sebagai hadiah dari Allah. Pakai ini kita nak diajar supaya tak banyak cakap, duduk renggang-renggang. Oh dia tak ada pula tanda darabnya tu. Okay. Masjid semalam di masjid Bukit Delutong, semua ada pangkah. Ini semua orang fail saja. Semua dapat pangkah, right tak ada. Dan dia duduk sebab diselia. CCTV-nya selia, duduk macam mana. Kalau duduk salah, kau tak ikut jarak, dibatalkan semua kuliah. Sebab kuliahnya baru mula minggu ini. Tumi kata, oleh kerana saya orang pertama, tolonglah jangan tertutup disebabkan tak ikut SOP. Maknanya sekali lagi kita nak bangga kekuatan. Kita diminta Allah untuk tutup mulut supaya kita tak banyak cakap. Duduk renggang-renggang, jangan rapat-rapat. Kenapa Allah suruh renggang-renggang? Kerana kita tak banyak sembang pasal dunia. Kita sedang diuji Allah dengan berbagai benda. Maknanya ditutup mulut ni sikit je yang adanya. Tapi nak buka je, oh tahu dah. Dah lama tak jumpa sembang. Ya Allah, tak jengkut tanah. Betul? Padahalnya dah tutup dia mulut. Tutup mulut kamu, kata Allah. Nampak tak? Yang kamu nak ingat aku je. Kamu nak cerita aku je. Tapi dah tutup mulut. Yang bertutup ni bercakap, manalah dengar. Nampak tak? Dia kata, ya Allah, ya Tuhan. Ini semalam punya experience lah. Bukanlah kata. Tapi kita rasa, Allah kata kamu ni diam-diam. Tutup mulut kamu. Bila tutup mulut, mana tutup dengan untuk orang, tak tutup dengan untuk aku. Tapi kita tak juga belajar.